Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar tampil memberikan jawaban yang kita tunggu-tunggu berkait dengan pembebasan Najib Tun Razak. Akhirnya Anwar menyatakan perkara yang kita tak pernah tahu, yaitu Anwar kata Zahid tidak pernah ugut atau beri kata dua kepada beliau. Ramai yang orang menimbulkan spekulasi berkaitan hal itu. Kata mereka, mungkin Anwar Ibrahim diberi kata dua oleh Zahid ataupun UMNO. Tetapi Anwar Ibrahim telah pun memberikan pendirian, memberikan jawaban bahawa beliau tidak pernah diugut atau diberi kata dua oleh Zahid Hamidi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak pernah diugut maupun menerima kata dua dari timbalannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menteri Kewangan itu menegaskan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sama sekali tidak menjadikan kerajaan pimpinannya longgar dalam memerangi rasuah. Ini kerana, kata Anwar, pendirian kerajaan dan seluruh ahli kabinet kekal dalam memerangi rasuah. Kata Anwar lagi, kita tidak melonggarkan sama sekali. Kita meneruskan, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apalah pendapat anda tentang isu kali ini? Tentang bagaimana yang dispekulasikan kononnya Anwar Ibrahim mendapat kata dua daripada Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, Anwar Ibrahim tidak pernah diberikan kata dua ataupun diugut oleh Zahid Hamidi. Ini kerana, kata Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan dan seluruh ahli kabinet kekal dalam memerangi rasuah. Isu yang dibangkitkan konon-kononnya kita longgar terhadap masalah rasuah tidak benar, kata Anwar. Proses badan kehakiman diteruskan dan tidak ada ugutan Zahid di sini. Dia tidak pernah bagi kata dua pada saya, tapi ada hak dia atau partinya memohon supaya Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan memberi pertimbangan dengan alasan mereka. Suka atau tidak suka, rakan politik atau musuh politik, prinsip keadilan ini dan prosesnya harus kita hormati. Mudah dibicarakan tetapi tidak mudah diamalkan. Tapi ini prinsip dia. Mahu jadi ketua, ini peranannya, kata Anwar lagi. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya tak tahan lagi, Anwar tampil memberi cabaran paling hebat kepada parti pembangkang. Anwar kata, dia mencabar pembangkang, bongkar salah laku kerajaan yang ada di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim kalau ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar pembangkang supaya membongkar sebarang salah laku dalam kalangan pimpinan kerajaan perpaduan, khususnya membabitkan kesalahan rasuah. Perdana Menteri turut memberi jaminan beliau tidak akan melindungi atau mempertahankan pemimpin berkenan jika benar didapati melakukan kesalahan terbabit. Mereka cakap tidak ada tindakan terhadap menteri dan disebabkan itu tak adil kerana hanya ambil tindakan terhadap pembangkang. Kalau ada, kata Anwar Ibrahim, saya tidak akan pertahankan. Tetapi jangan guna itu untuk lindungi perasuah. Perasuah terbesar dalam sejarah negara. Kalau ada, silakan. Tan Sri Azam Baki, Ketua Pusurujaya SPRM, ada di sini. Menteri ada di sini. Kita semua bersepakat, kalau ada antara rakan dalam jemaah menteri, ada kes kontrak atau apa, arahan kita adalah tidak akan bertahan, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada perhimpunan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di sini hari ini.
Anwar berkata, isu ketirisan di Malaysia masih belum dihapuskan sepenuhnya dan ia amat merugikan rakyat dan negara. Katanya, ketirisan itu menyebabkan negara kehilangan hasil antaranya, seperti minyak mentah dan diesel kerana wujud kelompok kecil yang meneruskan jenayah terbabit. Kalau kita boleh selamatkan RM10 bilion atau 20 bilion ringgit, saudara bayangkan berapa banyak universiti, berapa sekolah, berapa hospital, berapa allowance untuk penjawat awam kita boleh tingkatkan. Ini bukan untuk perbaiki rumah Perdana Menteri atau allowance dia. Apa yang kita dapat daripada pulangan itu, kembalikan kepada rakyat, noktahkan kemiskinan, beri pendidikan bermutu, kata Anwar lagi. Beliau berkata, wang yang diselamatkan daripada aktiviti rasuah dan ketirisan amat bermakna kerana boleh disalurkan demi kepentingan rakyat jelata. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Yaitu, Anwar mencabar pembangkang membongkar salah laku kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini berkait dengan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Najib. Hari ini, daripada sabudin.com, UMNO patut lupakan terus Najib. Pemimpinan baru seperti Johari Ghani wajar segera ditonjolkan, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen sebelum ini mengatakan UMNO sejak dulu sampai sekarang masih tidak move on lagi. Masih kekal bersama Najib sehingga mereka lupa untuk membangunkan UMNO, kata para penganalisis politik. Mereka sepatutnya mengambil peluang pada waktu ini setelah bersama dengan kerajaan perpaduan untuk membangkitkan dan memajukan semula UMNO, bukannya masih sibuk untuk memperjuangkan Najib, kata mereka. Mereka kata UMNO perlu move on. Sebagai parti yang saya pernah aktif, kata Sabudin, dan memegang jawatan di dalamnya, sejujurnya saya berasa UMNO dalam keadaan yang sangat malang ketika ini. Setelah 2 kali kalah dalam PRU, iaitu pada PRU 14 dan PRU 15, dan ketika sedang terbuka peluang untuk move on dan memperbaiki diri, sayang sekali parti itu tidak mengambil peluang untuk melakukannya. UMNO kalah pada dan hilang kuasa buat pertama kalinya dalam sejarah pada PRU 14, apabila berpunca kerana Najib dan skandal 1MDB yang melingkari pentadbirannya. UMNO ketika itu hanya menang 54 kerusi parlimen dan jika dicampur atas nama BN, jumlahnya 79 kerusi. Kemudian pada PRU 15 pada November 2022 lalu, di mana ketika itu Najib sudah berada di penjara, kerusi yang mampu dimenangi UMNO merosot lagi kepada hanya 26 kerusi atau kawasan parlimen. Atas nama BN, jumlah kemenangannya ialah 30 kerusi parlimen. Apa yang nyata, meski faktor kemerosotan jumlah kemenangan itu mungkin turut disumbangkan oleh kepimpinan Ahmad Zahid Hamidi yang dikira lemah dan tidak membuat rakyat yakin kepada UMNO, ia juga adalah isyarat bahawa rakyat pada waktu itu tidak bersimpati dengan pemenjaraan Najib. Mungkin agak keterlaluan kalau dikatakan kemerosotan kemenangan UMNO pada PRU 15 itu kerana rakyat amat bergembira bila Najib dipenjarakan. Tetapi penurunan angka daripada 54 kerusi kepada 26 adalah isyarat mudah bahawa simpati kepada bekas Perdana Menteri itu sudah tiada. Kalau rakyat atau pengundi ada simpati kepada Najib yang dipenjarakan, UMNO tidak mungkin menang 26 kerusi pada PRU 15. Mengambil kira perkara itu, UMNO sepatutnya sedar
segera bermuhasabah dan berhenti daripada terus memperjuangkan nasib Najib. Najib patut dilupakan dan sudah tiba masanya UMNO perlu melihat ke hadapan. Perlunya menonjolkan pemimpin baru untuk menerajui parti itu. Fokus yang lebih utama sepatutnya ialah mengukuhkan kembali parti, bukan membela kepentingan orang individu. Jika Zahid Hamidi dianggap lemah dan berciri diktator di mana cenderung memecat dan menggantung keahlian mereka yang menentangnya, kalau benar pula beliau bakal berundur kena faktor kesihatan selepas menjalani pembedahan prostat baru-baru ini, pengganti yang ingin ditonjolkan tidak sepatutnya Najib. UMNO ada Muhammad Hassan selaku timbalan presiden, ada Khalid Nordin, Johari Ghani dan Wan Rosdi Wan Ismail sebagai barisan naib presiden. Malah ada Zamri Abdul Qadir dan lain-lain lagi. Kepimpinan yang berwibawa yang boleh ditunjulkan sebagai wajah pelapis untuk menerajui UMNO selepas Zahid Hamidi. Begitupun dalam banyak perbualan dengan orang-orang UMNO, mereka merasakan Johari Ghani kini salah seorang pemimpin naib presiden UMNO serta Menteri Perdagangan dan Komoditi paling bersesuaian untuk menerajui UMNO jika parti itu ingin keputusan lebih baik pada PRU 16 akan datang. Kata mereka, dengan Johari mengetuai UMNO melalui proses pemilihan yang perlu diadakan sebelum PRU 16, disertai dengan tindakan membawa semula semua pemimpin parti itu yang digantung dan dipecat sebelum ini, harapan untuk melihat ada sinar di hujung terowong lebih mungkin menjadi kenyataan. Tetapi agak mengecewakan bila kedengaran masih banyak suara yang mahu Najib digerakkan kembali memimpin UMNO, kiranya pada 29 Januari lalu beliau mendapat pengampunan penuh untuk menggantikan Zahid Hamidi yang disebut-sebutkan bakal mengundurkan diri. Kekecewaan penyokong-penyokong Najib dan mereka yang takzub dengannya, selain kerana bekas Perdana Menteri itu tidak diberi pengampunan penuh, ia lebih didorong kerana beliau dilihat tidak dapat kembali memimpin semula parti dan bertanding pada PRU 16 akan datang. Kenapa masih mahu disandarkan harapan kepada Najib? Masih tidak sedarkah kepada hakikat bahawa UMNO hilang kuasa pada PRU 14 adalah disebabkan Najib dan kalah teruk pada PRU 15 juga berpunca kerana rakyat tidak bersimpati dengannya? Sekarang bila Najib hanya diberi pengurangan hukuman, gambaran paling ketara yang boleh dilihat ialah lebih ramai rakyat yang turut kecewa dan berasakan ia tidak sepatutnya berlaku. Dalam hal ini, tidakkah UMNO sedar tindakan mereka berterusan membela dan memperjuangkan nasib Najib, bahkan mahu berusaha lagi agar beliau diberi pengampunan penuh dalam waktu terdekat selepas ini? Ia adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan keinginan majoriti rakyat. Apakah UMNO mahu hilang lebih banyak kerusi parlimen lagi pada PRU 16 akan datang? Ditulis oleh sabudinhusin.com. Beberapa komen daripada netizen di ruangan komen mengatakan banyak perkara. Kata mereka, pengampunan Datuk Seri Najib, kami keliru, kata seorang penulis. Ada juga menulis bahawa kepimpinan Najib dalam UMNO hanya benar-benar ditagih di kalangan pimpinan tertinggi UMNO masa kini. Sebahagian besar mereka ini adalah pengampu Najib dan mendapat manfaat besar ketika Najib berkuasa. Kumpulan akar umbi UMNO yang merupakan kelompok terbesar dalam UMNO hari ini, sebahagian besar dari mereka sama sekali tidak menyokong Najib sejak skandal 1MDB terbongkar. Kumpulan inilah yang tidak lagi mengundi UMNO pada PRU 14 dan 15 dulu, antara penyumbang kepada tumbangnya UMNO BN. Keputusan kepimpinan UMNO era Zahid yang berterusan meratib pembebasan dan kepulangan Najib di dalam kepulangan Najib bertentangan dengan keinginan
majoriti akar umbi yang mahukan. Risiko UMNO kehilangan lebih banyak kerusi dalam PRU16 akan datang tidak dapat disangkal lagi jika pendirian kepimpinan yang terus mengharap kepulangan Najib kekal tidak berubah. UMNO ketika ini tidak lagi memperjuangkan rakyat, nasib rakyat dan marhaen. Pimpinan UMNO hari ini, nawaitu, mereka hanya ingin menyelamatkan kedudukan masing-masing dengan harapan kembalinya Najib dapat memewahkan kembali parti yang kini berkurangan dana yang sebelumnya banyak mengalir ke kantong sesama mereka, kata beliau. Maka tidak pelik bila pimpinan bergelar doktor seperti Fuad pun begitu beria inginkan Najib kembali. Maklumlah sejak ketiadaan Najib, beliau tidak ubah seperti apa lagi, kata beliau. Itu komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.